Allah nak kita belajar kisah wali-wali. Allah nak kita tahu ahli-ahli wali-wali. Pasal tak lama kita semua akan ditadbir oleh wali Imam Mahdi. Jadi kita tahu akhlak mereka begini, kita tahu kategori. Kalau tidak, kita tak faham. Sebab wali-wali ni sangat abstrak. Dia tidak macam kita ya. Bahkan kau tengok dia, kau benci dia nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Selamat kita berjumpa dalam majlis kita, majlis baca kitab, majlis nak mempelajari ilmu, majlis yang dengan ilmu itu kita nak mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak tahu tipu daya syaitan, kita nak tahu perdaya dunia, supaya kita selamat menempuh jalan ini sampai kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan berjaya. Kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya apabila sampai ajal maut kita dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, sekarang kita berada dalam bulan Zulqa'dah, salah satu daripada bulan-bulan haram. Perbanyakkan puasa dalam bulan-bulan ini. Tinggal hanya seminggu saja lagi bulan Zulqa'dah. Tinggal lagi 4-5 hari saja bulan Zulqa'dah lagi. Jangan tak puasa sunat walau 1 hari dalam bulan-bulan haram ini, bulan Zulqa'dah. Banyakkan, tambahkan puasa sunat, sembahyang, bangun sembahyang malam, zikrullah, baca Quran, ditambahkan giat ibadat dalam bulan-bulan haram ini terlebih istimewa. Dan selepas bulan Zulqa'dah kita akan masuk bulan Zulhijjah. Sama-sama kita perhatikan bila tarikh 1 Zulhijjah, pengumuman keluar saja, masuklah 1 Zulhijjah. Puasa Zulhijjah 9 hari, 1 sampai 9. 1 sampai 9 kita puasa. Ke 9 hari semua sunat muakkad. Semua sunat muakkadah 9 hari. 1 sampai 7 sama markahnya. Hari ke-8 hari Tarwiyah, lagi besar lagi. Hari ke-9 lagi besar lagi, hari Arafah. Jadi puasa sunat Zulhijjah ni 9 hari. Firman Allah Ta'ala, wal fajri wal layalin ashr. Demi waktu fajar, demi malam yang 10. Waktu fajar, fajar hari raya haji. Malam yang 10 malam pertama bulan Zulhijjah. 10 malam pertama bulan Zulhijjah ni adalah keduanya selepas 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka sebagaimana kita hidupkan tiap malam kita qiyam dalam bulan 1 Zulhijjah ni, sama seperti mendirikannya pada malam Lailatul Qadar. 1 hari berpuasa dalam bulan haram Zulqa'dah ni semua, puasanya pahalanya sama seperti 30 hari dalam bulan yang lain. 1 hari dalam 10 Zulhijjah ni, 9 Zulhijjah, kita puasa sama seperti pahala 1 tahun. Subhanallah. Macam-macam anugerah Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam bulan-bulan yang penuh barakah ini. Jangan tak ambil puasa dan buat ibadat korban. Buat ibadat korban ya. Afdal korban dalam negeri kita sendiri. Dalam negeri kita sendiri. Walau mahal, walau negeri kita banyak orang mewah. Sebab yang nama korban bukan semua untuk fakir miskin saja. Zakat pun 8 asnaf. Amil tidak miskin, ya, muallaf tidak miskin, tapi boleh terima zakat. Sedekah dengan sedekah dengan fidyah hanya fakir miskin. Korban tidak semuanya fakir miskin. Tuan punya diri pun boleh makan. Ya. Jadi afdal dalam negeri sendiri itu kerakyatan. Tapi kalau kita nak buat dekat lain, di negeri lain, di negeri Kambodia, di negeri mana, negeri susah-susah, boleh silakan. Ya. Itu tumpang mazhab Hanafi. Kalau mazhab kita tak boleh. Yang boleh mengatakan boleh buat negeri lain, sultan kasih izin baru boleh. Kalau mazhab kita Syafi'i. Kenapa? Kita hidup di sini, kita cari mewah di sini, orang nampak kita senang di sini, orang susah di sini. Tak tahu kita ada kemewahan, kita belanja orang lain makan. Tu dia punya kaedah dia ya. Maka afdal dalam negeri kita sendiri ya. Buat ibadah korban. Tidak ada amal yang dilakukan oleh Adam yang begitu disukai oleh Allah Ta'ala dilakukan pada 10 Zulhijjah seperti menumpahkan darah haiwan korban. Saya tak nak korban dah, setakat 1,500 ekor kambing. Saya derma masjid 5,000. Saya derma anak yatim 7,000. Tak sama dengan sembelih seekor korban. Buat ibadah korban ya. Buat ibadah korban.
Dia sunat muakkad, bukan seumur hidup sekali. Setiap tahun sekali bagi setiap yang mampu. Jadi jangan tak buat dia. Kalau mampu buat, kalau tak mampu sangat 2-3 tahun sekali lah. 2-3 tahun sekali kita buat dia. Tak kurang. Bagi yang terlebih mampu, jangan kau buat yang simple. Korban paling afdal 1 ekor onta untuk 1 orang. Kemudian 1 ekor lembu untuk 1 orang. Kemudian 1 ekor biri-biri untuk 1 orang. Kemudian 1 ekor kambing biasa untuk 1 orang. Kemudian 1 ekor onta kongsi 7 orang. Kemudian 1 ekor lembu kongsi 7 orang. Kalau kita mampu, kita mewah, buatlah lebih. Buatlah lebih. Kita punya gaji 3-4 kali lebih pada orang. Kereta kita 3-4 kali lebih mahal pada orang. Kita punya kapet 3-4 kali tebal pada kapet orang. Lampu chandelier rumah kita 3-4 kali lebih besar pada lampu masjid. Allah. Korban ambil sebahagian daripada lembu. Buat kat mana? Buat dekat Cambodia. Alamak, yang paling murah sekali. Boleh tu boleh lah. Tapi kau pelokik. Tuhan kasih kau rezeki mewah, banyak. Menunjukkan kau punya income lebih banyak. Kau pun syukur pun kan 3-4 kali lebih pada orang. Kerana apa? Kau dah mencari dunia 3-4 kali payah daripada orang. Dan dengan kau dapat dunia 3-4 kali lebih daripada orang, bermakna akhirat kau 3-4 kali tercecer berbanding dengan orang. Majlis ilmu ibadat confirm. Dia tak sorong tarik, tak tarik sorong. Begitu ya. Dunia dengan akhirat itu tidak ada mana boleh sini aku maju, sini aku maju. Ditampunglah segala yang awak dah buat keduniaan. Buktinya awak 3-4 kali lebih mewah daripada orang lain. Saya cadanglah. Ini tak paksa. Seekor pun awak tak sembelih pun tak ada masalah. Tidak. Tanda syukur pada Allah Ta'ala. Untuk menebus kepayahan, kelemahan kita selama kita cari harta ini. Ya. Buatlah lebih sikit. Buat lebih sikit. Buat lebih sikit. Seekor aku sembelih di sini. Seekor aku sembelih di negeri Susah. Seekor aku sembelih di negeri Hadramaut umpamanya. Ataupun seekor lembu, saya seorang. Bagi semua begitu ya. Begitu ibadat korban ya. Ingat, seekor kambing seorang. Seekor lembu 7 orang. Orang punya, bukan orang punya nama saja. Umpamanya kita kedai ada syarikat. Kita kolek-kolek duit yuk. Kolek lah. Orang 20 sen, 20 sen, 20 sen, beli seekor kambing. Sembelih atas nama siapa? Pakai nama atas nama Abang Mat lah. Abang Mat paling senior di sini. Tak boleh. Tak boleh atas nama Abang Mat. Kena kambing milik Abang Mat. Jadi dah kolek-kolek duit, serah. Abang Mat, kami satu pejabat semua hadiahkan seekor kambing pada Abang Mat. Abang Mat bilang, saya terima. Dah jadi Abang Mat punya, baru boleh. Yang dapat pahala siapa? Abang Mat seorang. Abang Mat seorang yang dapat pahala. Yang lain dapat pahala contribution, derma saja. Pahala korban, Abang Mat seorang yang dapat. Abang Mat seorang yang dapat. Dan kena beri pada Abang Mat. Dan beri kena beri betul-betul. Abang Mat dah terima, Abang Mat boleh test. Ini betul ke tidak? Dah kasih saya, boleh. Tapi dengan syarat, lepas awak beri sama saya bilang saya terima, gabil tu. Dah kambing saya nak bikin apa saya punya suka. Saya nak sembelih 3 bulan akan datang. Pasal saya nak kenduri kahwin anak saya. Mana boleh Abang Mat untuk korban? Tu kambing awak ambil balik lah. Begitu ya. Ataupun, saya dah sembelih, awak dah beri sama saya tak nak sembelih, saya nak jual. Saya lagi suka duit pada pahala. Umpamanya, boleh. Begitu. Sebab dah beri sama dia. Tak ada Abang Mat, kena sembelih juga. Tu maknanya bukan beri. Tu namanya tumpang nama, tak pakai. Satu orang kaya beri pada masjid ini seekor lembu, 2 ekor lembu. Beri atas nama masjid. Tak boleh. Masjid bukan insan, masjid bukan manusia. Beri atas nama AJK. AJK yang mana? AJK yang mana? Ibadat korban, ibadat badan, ibadat satu orang punya, individu punya ya. Dah tentu dia bilang, saya berikan seekor kambing ini, seekor lembu ini, korban dari saya, dagingnya agihkan untuk jemaah masjid. Tu boleh. Ibadat sembelih atas dia punya hak milik dia. Tapi diseberi atas masjid. Masjid pun pakai nama Pak Imam, nama Pak Bilal, nama Pak Noja, nama apa semua gitu. Tak boleh pakai nama, kena beri ya. Begitu. Wallahu alam lah. Kita tak tahu. Sebab dulu tak pernah kita dengar. Sekarang katanya macam-macam hal ada perkara-perkara berlaku ya. Ada berlaku. Tak tahu ada ke tidak ya. Sebab ada orang bertanya. Lepas tu kita kemukakan di sini ya. Tak boleh. Habis Nabi ada bikin, aku sembelih untuk semua umatku yang tak buat korban. Nabi lain. Pasal Nabi buat on behalf of umat. Kau bukan Nabi, kau tak ada umat. Maka kau tak boleh bikin yang begitu.
Kau bukan Nabi, kau tak ada umat. Dan kena takwilkan. Yang Nabi bilang, aku korban untuk semua umat. Takwilnya ialah apa? Pahalanya, barakatnya. Boleh kau nak bagi sama satu dunia sampai ke alam barzah pun boleh. Tetapi ibadat korban itu adalah ibadat individu masing-masing. Gitu. Sambung baca kitab Bustanul Arifin kita sampai muka surat. Ya. Apa? 99. 119. 119 ke 56, betul? Kisah orang-orang saleh. Tengok ya, ini namanya Bustanul Arifin, taman orang saleh. Taman orang-orang saleh bukan hanya dalam taman tu dia hasilkan bunga dia saja, kebun dia saja. Ada pokok bunga dari negeri sekian, ada pasu bunga spesies daripada kebun sekian. Orang saleh meriah. Bukan hanya aku nasihatkan kamu, aku cerita wali fulan negeri sekian, cerita orang saleh fulan zaman sekian. Semua tu. Jadi macam-macam ibarat kita masuk dalam satu kebun bunga, bukan hanya bunga tempatan saja, bukan hanya bunga dia saja. Bunga tempatan, bukan hanya bunga tempatan saja. Bunga yang diimport pun semua ada. Kita bau keharuman ini lain, bau keharuman ini lain, tengok cantik ini lain, tengok mekar ini lain. Allah. Jadi kisah-kisah orang-orang saleh menjadi tauladan, ya. Boleh tak? Suka cerita tentang wali-wali orang saleh. Boleh tak? Apa dalil? Fatihah lah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tunjuk aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu jalan siapa? Alladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Macam mana jalan mereka? Macam mana kehidupan mereka? Nah, inilah mereka yang kita sedang cerita. Yang selain mereka siapa? Al-maghdub dan juga ad-dallin, ya. Macam mana pula kisah mereka? Berlawanan daripada kisah ini. Jadi ini semua kita untuk nak cari siratal mustaqim, jalan orang yang dah menuju Allah Ta'ala dan mereka sampai. Ke 56. Berkata Imam Ahmad bin Abil Huwarah radhiyallahu anhu, aku mendengar Abu Sulaiman berkata, berlalu 20 tahun lamanya, aku tidak pernah bermimpi keluar mani. Maka ketika aku di Mekah, aku membuat sesuatu perkara. Pada malam itu, aku bermimpi keluar mani. Lalu berkata Ahmad bin Abu Huwarah, apakah perkara yang kau lakukan di Mekah itu? Beliau menjawab, aku telah sembahyang fardu isya' pada malam itu dengan tidak berjemaah. Mimpi keluar mani, Rasulullah tak pernah mimpi keluar mani. Kerana mimpi keluar mani itu adalah permainan syaitan. Mimpi keluar mani adalah permainan syaitan. Mereka dipelihara diri mereka. Orang-orang salih ni mereka tahan. Sama ada mereka beristeri ataupun tak beristeri, mereka tahan saja. Hatta mimpi pun tidak. Sebagaimana? Boleh ke sampai berapa lama tak dia tahan sistem badan dia? Dia tak makan berhari-hari pun dia tahan. Dia tak tidur berpuluh tahun pun dia tahan. Ini kan pula setakat perkara-perkara begini, ya. Lain sistem badan mereka, fizikal mereka lain, ya. Nafsu syahwat mereka lain daripada kita. Dah bertahun-tahun, 20 tahun tak pernah mimpi keluar mani, bermakna terpelihara. Tapi ketika di Mekah mimpi, Allah, apa salah aku? Rupanya, apa salah yang kau buat? Sembahyang isyak tak berjemaah. Sembahyang isyak tak berjemaah terus drop sampai Allah Ta'ala bukakan syaitan boleh kacau dia. Syaitan kacau dia sampai apa? Mimpi keluar mani. Itu pun dia dah bimbang dah. Oh Allah. Orang salih. Bukan buat apa tau, mimpi. Mimpi kan tak berdosa. Mimpi kan tak berdosa. Pun dia tak suka. Dan setelah berapa lama? 20 tahun. Dan dibuat apa? Dia buat hanya tak sembahyang isyak berjemaah. Pada kita hanya tak isyak. Pada mereka itu kerugian besar. Pada mereka itu adalah membuka peluang bagi syaitan untuk masuk. Setengah orang salih, setengah orang-orang tariqah, kalau mereka dah tinggal sembahyang asar berjemaah, dia punya sedih, duka cita,
Sampai kawan-kawan ucap takziah 3 hari pada dia. Tak apalah sudah. Apa nak buat? Kau minta ampun pada Allah Ta'ala. Sedih menangis. Allah. Di Madinah, Nabi tengok orang kecoh-kecoh. Ada apa? Fulan hilang unta. Oh, setakat hilang unta. Aku ingat pasal dia luput sembahyang qabliyah subuh. Sembahyang qabliyah subuh lebih berharga pada unta. Lepas sembahyang qabliyah subuh 2 rakaat lebih berharga daripada unta seisi dunia ini. Begitu ya. Orang tahu kerugiannya, dia rasa dia tahu sangat rugi. Dan dia sangat rugi, dan bukan hanya sangat rugi, kesannya tu dia rasa. Di efek. Kalau kita tak rasa ya, pasal kita dah senantiasa hati kita tu bergelimangan dan hitam hati kita ya. Tapi orang salih ni sangat rasa. Dia so sensitif dengan dosa-dosa dan kelalaian. Sangat-sangat ya. Sangat-sangat mereka sensitif. Sebab mereka jaga. Jangan sampai ada apa-apa yang cedera pada tingkah laku mereka, menjejas kerohanian mereka. Mereka sangat-sangat sensitif ya. Sebab apa? Tidak sembahyang isyak berjemaah itu sifat orang munafik. Itu sifat orang munafik. Sembahyang isyak, sembahyang subuh tak sanggup berjemaah. Pasal ngantuk ya. Itu sifat orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi orang-orang saleh ni sangat-sangat terkesan. Apapun ya. Allah, kalau mereka kata buat apa-apa punya salah, mereka punya tobat. Pada kita small matter. Pada mereka itu perkara besar, menjejas kerohanian mereka. Zahir tak jejas, tak apa. Rohani mereka tak nak terjejas. Ya, takut mereka. Baik. Ke-57. Berkata Imam Malik radhiyallahu an, terkadang engkau menemui seorang yang tidak ada sebarang kesilapan dalam percakapannya, tetapi sebenarnya amalannya semuanya salah. Allah, cakap semua betul. Tuan-tuan begini, tuan-tuan buat ini, tuan-tuan cakapnya semua betul. Tapi tengok amalannya semua tak betul. Amalan apa ya? Sebab orang cakap ni, dia punya amalan, sama ada amalan tak betul daripada apa dia punya cakap, ataupun amalan tak betul menurut dia punya kategori orang yang demikian cakap. Tuan-tuan, jangan lupa sembahyang duha. Dia tak duha. Itu tak betul. Cakapnya betul, tapi cakapnya semua betul, tapi perbuatannya tak betul. Tuan-tuan, jaga maksiat mata. Tapi dengan perempuan, bukan hanya melirik sampai macam nak terkeluar biji mata. Itu cakapnya betul, perbuatan tak betul. Tuan-tuan, jangan pandang perempuan. Tuan-tuan, sembahyang duha. Dia tak pandang perempuan. Dia buat sembahyang duha. Tapi perbuatan tak betul. Orang dah sampai itu kategori, kena ada lebih tinggi lagi. Itu apa? Tak boleh hasad dengki. Tak boleh mengumpat. Tak boleh, kalau kau sampai orang yang sampai begitu punya tahap, tapi kau masih ada buat tak betul, termasuklah cakapanmu betul, perbuatanmu tak betul. Walaupun not of that particular percakapan itu, tetapi of that category. Orang yang sudah bercakap begini, tidak layak buat benda gini. Umpamanya ya, begitu. Orang yang sudah mengajar tasawuf, tak layak, walaupun dalam ceramah dia tak pernah kau dengar. Jangan ketawa terbahak-bahak, jangan duduk simbang-simbang, ajabak mata. Atau kau nampak duduk kedai kopi, bual-bual dengan orang. Tak layak. Dia tak pernah cakap pun. Dia tak pernah cakap. Tapi kategori dia punya orang tak layak begini. Orang sudah sampai setengah level agama, yang cakapnya betul. Cakapnya betul, Quran dan hadis. Hatinya tak betul. Hatinya dengki. Hatinya hasad. Allah. Ya. Mandang orang dengan pandang rendah. Semua tu cakapnya betul, perbuatannya tak betul. Bukan hanya perbuatan zahirnya, perbuatan kalbunya tak betul. Perbuatan kalbunya tak betul. Lisannya betul, perbuatan kalbunya tak betul. Jadi perbuatan yang tak betul ini bukan hanya perbuatan satu perkara. Suruh sembahyang, dia tak sembahyang. Suruh puasa, dia tak puasa. Suruh jangan pandang perempuan, dia pandang perempuan. Itu memang dah tak betul. Ini yang dicakap, dia jaga. Tapi perkara yang hubung kait. Sebagai orang yang bercakap begini, mesti kategorinya begini levelnya. Imam Malik bilang, kalau tengok orang cakapnya betul, perbuatannya tak betul. Orang dah level gini patutnya takwa.
orang pada level gini kok masih suka mengumpat. Orang level gini kok masih ada yang mendengki. Orang sampai level gini kok ada salah pertimbangan. Tak betul perbuatannya. Tak betul. Habis yang dicakap palsu. Cakap dia betul. Hatinya palsu. Cakap tidak daripada rohaninya. Cakap hanya daripada bibirnya sahaja. Begitu ya. Jadi cakapnya betul, perbuatannya tak betul. Ke-58 berkata Abu Bakar Al-Masuli rahimahullah ta'ala telah berkata oleh sebahagian ulama yang zuhud, sebenarnya kita sangat mampu bercakap dengan fasih sehingga tiada ada salah, tetapi kita membuat salah dalam pekerjaan sehingga tiada yang betul. Allah, kita mampu cakap fasih sampai tak ada salah. Cakap tak ada satu orang boleh bilang cakap dia sebutan memang betul. Pemilihan perkataan memang betul. Nahwu memang betul. Nas pun betul. Orang bilang cakapnya bernauf. Ya. Dengan cukup dalilnya. Betul. Cakap betul tak ada salah. Tapi at the same time, kalau buat semuanya tak betul, semuanya salah tak ada yang betul. Cakap semuanya betul tak ada yang salah. Tapi perilakunya semuanya salah tak ada yang betul. Perilaku apa? Wujud masih ada. Setiap amal wujud. Kan buatnya betul tapi tak ada betul. Kalau setiap amal dia wujud, tak ada, setiap amal dia tak betul. Sembahyang yang riak. Takut kalau orang bilang sembahyang kita tak betul. Takut, suka kalau orang bilang sembahyang kita betul. Itu sembahyang tu tak betul. Amal tak betul tu. Amal tak betul ya. Amal tak betul. Cakap semua betul. Tapi perbuatan tak ada yang betul. Kita mampu cakap dengan fasih sehingga tidak ada yang tak betul. Namun untuk beramal, teruk sampai tak ada yang betul. Begitu dia punya maksud dia ya. Dia maksud dia. Amal tak ada yang betul. Tak ada yang betul. Ke sembahyang takkan tak ada yang betul. Sembahyang, kalau setiap sembahyang dengan riak, tak ada yang betul. Buat amal berserta dengan ujub, tak ada yang betul. Apa tadi takabur banding dengan orang, tak ada yang betul. Nauzubillah, jangan sampai kita jadi orang begitu ya. Cakap semua amboi. Bernas, berisi, padu dan padat. Tetapi tingkah laku kita sendiri teruk ya, teruk sekali, tak bagus ya. Dan telah berkata seorang ahli syair, lam nu'ta min jahlin walakinna nasturu wajhal ilmi bil jahli nakrahu an nalhana fi qawlina wa ma yubalil lahna fil fi'li. Artinya, kelemahan kita bukan dari sebab kejahilan, tetapi kerana menutupi ilmu dengan kejahilan. Jahil tak salah tau. Kalau tak tahu, tak salah. Tak berdosa kalau tak tahu. Setengah-setengah tak semua orang kena tahu kan. Fardu ain wajiblah. Yang lain-lain masih banyak tak tahu. Tak berdosa. Tak salah kalau tak tahu. Tapi kalau salah, tutup ilmu dengan kejahilan. Ilmu ada. Tapi tutup dengan kejahilan. Jahilan, ujub, riak, takabur. Sampai terpadam ilmu itu. Itu lagi salah. Tersalah kalau menutupi ilmu dengan kejahilan. Tak salah ilmunya. Tak salah takwanya, tak salah kerohaniannya. Ditutup dengan kejahilannya sampai ilmunya tu tak zahir pada dirinya. Kita cukup benci jikalau kita salah dalam perkataan. Namun kita tidak peduli kalau kita salah dalam perbuatan. Salah perkataan takut, cakap hati-hati. Sebiji kalau cakap. Cakap 2-3 patah ayat. Cakap 2-3 patah hadis sahih. Kan ada setengah kumpulan gitu kan. Cakap guru tak ada sebut. Cakap hadis sahih. Tak boleh salah dalam percakapan dia. Memanglah hadis sahih kita. Orang hadis sahih pun semua bilang semua hadis sahih ya. Hadis sahih. Begitu. Pantang dengan orang cakap kalau hadis yang dhaif sikit. Ini sudah sesat.
tentang cakap dia, siapa bilang kami salah? Sangat hati-hati tentang percakapan. Langsung tak hati-hati dengan perbuatan. Perbuatanmu tu condemn orang, perbuatanmu tu menjatuhkan orang, perbuatan tu tak ambil peduli. Cakap, tak ada orang boleh bidas cakap dia. Nampak semua betul. Nampak macam betul. Perbuatan disertakan dengan niat yang tak betul. Perbuatan tidak berlandaskan dengan panduan yang betul. Semuanya tak betul berlaku. Ada tak ya? Zaman sekarang ada tak orang begitu ya? Dari zaman dulu dah ada. Apalagi zaman sekarang. Mafhum daripada ini semua, ulama kalau cakap sederhana. Tidak ada cakapnya yang dosa, tidak ada cakapnya yang salah daripada fakta, tidak ada cakapnya yang salah daripada syarak, tetapi dia tidak begitu polish dia punya cakap. Tidak begitu sampai polish dia punya cakap, sampai tinggi dia punya cakap dia tu. Tapi dia sangat jaga perbuatannya. Jangan sampai perbuatannya tu ditolak oleh Allah. Jangan sampai perbuatan itu mendatangkan murka Allah. Itu maksudnya ya. Maksudnya perbuatan itu jangan sampai dah buat tapi dimurka Allah, ditolak oleh Allah. Mereka sangat jaga dalam sudut itu. Percakapan memang mereka cakap tidak dosa. Memang mereka cakap semua tu betul. Walau mereka tidak sebutkan ayat Qurannya. Walau mereka tak bacakan hadisnya. Ya. Walaupun kadang-kadang cakapnya tu kurang jelas sudut penyampaiannya sekalipun. Ya. Tetapi yang mereka fikirkan ialah apa? Kerohanian mereka tu. Maksud kalau sini buat perbuatan ialah perbuatan yang ikhlas. Bukan setakat perbuatan yang zahir. Ini musim haji ya. Sebut tentang cakap yang tak betul ni. Cakap yang tidak fasih lah ya. Kita cerita sikit lah. Ada satu orang duduk di sebuah kampung. Imam kampung dia tu orang Maghribi. Negeri Arab lah ni. Imam Maghribi. Dia bilang Imam Maghribi ni bacaan dia pun tak adalah sedap sangat. Kaku baca dia. Lepas tu lepas subuh rajin mesti ada kuliah. Rajin tak tinggal kuliah subuh. Entah apa disampaikan dengan orang. Orang pun tak minat cakapan dia. Cakapan dia pun tak menarik sekali. Cakapan dia betul-betul tak menarik sekali. Tapi sampaikan juga 2-3 orang sajalah yang dengar cakapan dia. Orang ni pun tak minat imam dia ni. Satu hari orang ni pergi haji. Dia pergi haji, orang tu pergi haji kan jalan darat. Pakai konvoi naik unta itu. Dalam jalan darat, dia pergi haji, dia ikut konvoi tapi dia tak suka jalan dengan grup, nanti lambat. Maka dia pergi dulu. Nanti dekat perhentian, kawan dia datang, jalan lagi, begitulah ya. Dapat bekal, jalan lagi. Contoh, macam kita dari Batu Pahat nak datang KL, grup 4-5 kereta. Malas nak tunggu dengan bawa anak, bawa apa semua. Kita jalan dulu, nanti jumpa di Pagoh ya. Dia rehat kat Pagoh, dia pesut, dia sampai Pagoh, dia rehat. Nanti grup dia datang, ada bawa bekalan makanan ke apa dah makan. Aku jalan dulu ya. Tunggu di Ekro. Umpamanya begitu ya. Dia jumpa perhentian. Satu-satu perhentian jumpa kawan-kawan dia. Satu-satu perhentian dia tertidur. Dia bangun. Dah pukul berapa ni? Dah sampai waktu apa ni? Rasa macam lama aku tidur. Tak ada pun orang kejut. Mereka tak sampai ke? Ataupun mereka tak nampak aku ke? Dia jadi bingung. Dia tunggu-tunggu. Dia takut lambat nanti. Tertinggallah hari wukuf. Dia jalan sendiri. Ketika ini dia jalan sendiri, dia sesat. Hilang habis bekalan. Tak jumpa grup dia. Sampai dia dah jatuh kat tengah-tengah padang pasir. Burung, vulture dah atas dia. Nak tunggu dia mati aja. Dalam dia tengah letih gini, tak tahu ada orang curahkan air. Dingin air tu. Ni tempat panas, air dingin. Dia tengok Imam Maghribi tu tadi. Pak Imam ni kat sini pulaknya. Terus ke depan air dia segor. Mari. Duduk kat satu tempat perhentian, duduk. Mari sini. Kenapa kau? Aku terlepas rombongan begini. Sudah. Kau duduk sini, kau jangan pergi mana-mana. 3 hari, kasih kau roti. Makan roti tengah lapar. Rotinya panas pulaknya. Travel jauh daripada dapur, jauh daripada rumah orang. Rotinya panas, airnya dingin. Aku pun tak banyak cakap. Kau tunggu. Dalam pelik, imam ni kasih roti. Itu lepas tu sekejap lagi aku tengok mana imam ni. Tak nampak agaknya. Mana dia pergi? Agak ikut grup ke? Cepat betul dia punya jalan. Dah pedulilah, aku tunggulah. Tak berani bergerak lagi. Tapi dia kasih roti. Aku makan sikit. Dah kenyang.
3 hari betul roti tu habis, betul kumpulan aku datang. Kau ke mana? Kau ke mana? Kami cari engkau. Aku dari kat stesen sini. Stesen situ, dan sekarang kau dah ada stesen sini. Daripada stesen yang tadi yang dia mulai tidur tu sampai sekarang ni, tak tahu dah jalan berapa stesen, dan dia bilang hanya berapa? Dalam setengah hari gitu yang dia haus, dia letih. Dia bilang kau tahu tak, dari stesen yang kau tidur tu sampai stesen sini makan perjalanan berapa hari. Dan kami datang sebelah sini sampai dah selepas berapa hari. Tapi dia rasa sekejap. Dia bilang aku heran. Pelik macam-macam. Dapat air sejuk, dapat roti panas kat sini. Daripada imam yang ceramah dia tak sedap. Imam yang ceramah dia tak sedap ni tadi ya. Lepas aku tak berani berpisah dengan grup aku. Sampai haji di Padang Arafah, dia nampak imam ini sedang berdoa di Jabal Rahmah. Alamak, imam ni. Sekarang dia baru respect sikit imam ni. Dia datang dekat, dia doa imam ni. Imam tak cakap pun sikit. Dia doakan, dah imam tu pun jalan. Asyik hilang je imam ni tu. Sibuk benar dia. Dah balik haji, nampak imam ni kedip mata. Signal, jangan tanya anything. Jangan tanya. Aku tak berani tanya. Sekarang dia respect dengan imam ni ya. Aku tak berani tanya. Dulu dia bilang imam ni, syarahan dia tak betul, cakap dia tak fasih, orang pun boring dengan ceramah dia, tak cakap yang berapi-api, tak cakap gitu. Sekarang dia respect imam ni. Tapi dia tak puas hati, dia tanya Pak Bilal, imam kita ni pergi haji, cuti berapa lama? Pergi haji, cuti, hari-hari tak ada waktu dia dekat sini. Baru dia tahu ni wali abdal. Selangkah boleh sampai Arafah, selangkah boleh sampai, bukan dekat Arafah, dia tahu anak buah dia tersangkut kat tengah-tengah padang pasir, dia pun dia tahu. Allah, dia datang daripada mana, bawa air yang dingin, roti yang panas. Sebenarnya sekejap dia sampai situ, roti belum hilang panas, air belum hilang dingin. Allah, terus dia bilang, Masya Allah, selama ni aku underestimate imam ni, I misjudge him. Aku tengok imam ni teruk. Itu dia bilang. Rupanya imam ini wali istimewa Allah Ta'ala. Ini contoh. Wali-wali. Cakap kami boleh fasihkan cakap. Kami tak nak. Kami cakap fasih sampai tak ada pun salah. Tetapi kami buat teruk. Tak ada yang tak salah. Itu yang mereka tak nak. Imam tadi, cakap dia fasih tak? Tak sedap dia dengar. Tapi perbuatan ada yang salah tak? Tepat. Sampai apa orang dengar, sampai kisah dia tu, sampai fulan itu, sampai dia sendiri rasa kagum dan gerun. Begitu orang-orang saleh begitu ya. Dia tak ada sibuk untuk dengan zahir dia, tak ada sibuk nak biar popular, dia tak ada sibuk biar orang suka dengan dia, dia tak ada sibuk nak mempersonakan orang dengan kalam dia, dengan cakap dia, dengan persembahan dia. Tetapi dia hanya sibuk ibadat pada Allah Ta'ala. Kalau dia cakap pun, cakap dia pun ibadat pada Allah Ta'ala, maka diterima orang sampai dalam hatinya. Bangun. Dah banyak yang tidur, bangun. Kalau 1, 2 tidur tak apa. Dah banyak yang tidur, kena kejut. Bangun. Sayang datang kuliah, tidur. Bangun. 1, 2 tidur maknanya dia penat lah, tak apa juga. Dah ramai-ramai tidur, bikin apa aku cakap. Bangun. Baik. Ke-59. Berkata Ali bin Nasr rahimahullah ta'ala, aku melihat Khalil bin Ahmad rahimahullah ta'ala di dalam tidurku. Lalu aku berkata di dalam hatiku, aku tidak melihat seorang yang lebih baik daripadanya. Maka aku pun terus bertanya kepadanya. Ini orang dah mimpi, orang dah meninggal dunia, orang mimpi ya. Dah meninggal dunia, orang mimpi jumpa dia. Aku tak pernah jumpa orang baik pada dia. Maka aku nak tanya khabar dia lah. Maknanya dia orang saleh, dah meninggal dunia. Apa khabar kematian dia? Dia tanya ya. Maka aku pun terus bertanya kepadanya, bagaimana Allah telah membalas segala amalanmu? Lalu Khalil menjawab, bukankah engkau telah melihat keadaanku sekarang ini? Maka sebenarnya tidak ada sesuatu pun yang lebih berharga daripada perkataan Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tengok, tak payah aku cakap lah, kau tengok sekarang ni. Tak tahulah macam mana pakaiannya.
Tak tahulah macam mana indahnya. Betul tak orang-orang ahli kubur ni yang ada istimewa? Jumpa kita lepas mati, guru-guru kita. Abu Zaki, ya Habib. Dia tanya dulu. Tempat dia tanya. Kau nak tengok aku sekarang ke? Atau kau nak tengok aku macam aku punya original dulu? Dalam mimpi ni dialog kita bukan boleh suka-suka. Allah Ta'ala dah atur. Tak apa Habib, aku nak tengok kau macam dulu. Aku rindu kau suasana kau dulu. Terus bising dia macam dia pakai dulu. Dengan kain pekat dia 3 suku. Dengan baju dia butang terlepas. Habib Hussein Al-Haddad. Agak kalau kau nak tengok aku sekarang macam mana agak pakai mahkota agaknya. Allah. Kau nak tengok. Ini dia tunjukkan macam mana apa yang Allah Ta'ala buat pada kau. Kau dah tengok sekarang. Hebat. Hebatnya. Tapi dalam semua tidak ada yang lebih besar pada ganjaran subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Imam Ghazali pula lepas meninggal dunia. Imam Ghazali dengan kitab Ihya Ulumuddinnya, Minhajul Abidinnya, semuanya dengan ilmunya, dengan kerohaniannya. Pas mati orang tanya sama dia, Imam Ghazali, bagaimana? Allah Ta'ala dah ampunkan aku, terima aku. Lantaran amalan yang mana? Ihya Ulumuddin kah? Minhajul Abidin kah? Lantaran satu hari dia tengah nak tulis, dia tengah nak celup dakwat, ada lalat minum. Kalau diangkat, lalat terbang. Kesian lalat haus. Maka dia tunggu sampai lalat tu dah kenyang, lalat tu dah terbang, baru dia angkat tulis. Begitu ya. Allah. Kerana dia simpati, belas ihsan hanya dengan lalat. Dia beri minum apa? Dakwat. Allah terima dia punya Ihya Ulumuddin, Allah Ta'ala terima semua begitu. Kecil punya amalan. Kecilnya, nampak kecil. Besar di sisi Tuhan. Jadi orang ni, apa mana? Kau dah tengok aku hebat sekarang. Tak lebih besar daripada subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dengan apa? Sebenarnya tidak ada berharga daripada perkataan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan di dalam riwayat lain, Ali bin Nasr berkata, aku bermimpi dengan Khalil bin Ahmad. Lalu aku bertanya kepadanya, apa yang dibalas oleh Allah dengan amalan kau? Khalil menjawab, Allah Ta'ala telah mengampuni aku. Terus aku bertanya lagi, dengan sebab apa engkau mendapat pengampunan Allah itu? Ada kunci amalan kita. Kita tak tahu amalan kecil yang mana, yang dengannya Allah betul redha. Segala dosa Allah Ta'ala ampunkan, Allah terima segala amalan. Kuncinya. Kunci besar ke pintu besar? Pintu besar. Kunci besar ke kecil? Kecil. Tapi dengan kunci yang kecil tu dibuka pintu, segala dalamnya kau boleh masuk dapat ambil. Jadi dengan amal yang kecil menjadi kunci bagi kabul Allah Ta'ala. Itu juga dengan dosa. Yang kecil jadi kunci murka Allah Ta'ala. Tertutup segala-galanya. Tak dapat. Ya. Jadi ditanya apa sebab yang Allah Ta'ala ampunkan kau, berikan kau anugerah. Dengan baca, La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Satu aja diterima Allah Ta'ala, diampunkan Allah Ta'ala. Sayyidina Umar Al-Muhdar, dia bilang, kalaulah aku tahu, Sayyidina Umar Al-Muhdar tu bacanya berapa banyak? Khatam Quran 8,000 kali dalam kuburnya. Dia takut kuburnya gelap, dia dengar Rabi'atul Adawiyah, gali kubur, duduk dalam kubur, baca Quran 7,000 kali khatam. Takut gelap kuburnya Rabi'atul Adawiyah. Imam Al-Muhdar pun buat kuburnya juga, dia baca sampai 7,000 kali. Dia bilang, ini baru level perempuan. Aku kena tambah lagi. Tambah lagi 1,000 kali, 8,000 kali. Allah. Macam-macam amal buat. Masjid Al-Muhdar tadi tu dia yang bikin. Semua dia. Macam-macam lah. Allah. Sayyidina Umar Al-Muhdar ni ya. Sayyidina Umar Al-Muhdar. Kemudian dia bilang, kalaulah aku tahu satu subhanallah aku saja diterima oleh Allah Ta'ala, aku punya happy, aku sedekahkan semua harta aku kasih orang tadi makan. Dia bilang. Jadi mereka ini semua ya, amalnya banyak, tapi selalu takut. Kita jangan nak mengada-ngada ya. Kita dah terawih, kita dah puasa. Amboi. Ngaku sudahlah. Dengan Allah ngaku sudahlah. Bukan dengan manusia. Dengan manusia kau bolehlah senarai. Ramadan apa orang dalam kegiatan? Ramadan anak khatam 2 kali. Terawih 2 set. Anak punya ni, amboi. Jangan ngada-ngadalah. Kita dah puasa. Kita dah puasa. Itu yang kita bilang puasa. Yang tak ada imanan wahtisaban.
Kita sembahyang tarawih. Itu kalau sembahyang tarawih yang tidak ada khusyuk. Kita i'tikaf. Itu kau bilang i'tikaf yang kau tak ada tafakur. Kita baca Quran. Itu kau bilang baca Quran yang tak ada tadabbur. Kemudian kau sudah bilang beramal. Malu. Orang salih amalnya banyak, ikhlas. Takut diterima, tak diterima, diterima, tak diterima. Begitu ya. Jadi, apa dah buat amal, rasa zero amal. Buat amal, rasa zero amal. Elak dosa. Tapi kena merasa bahawa akulah paling berdosa. Itu sepatutnya attitude kita ya. Tengok ya. Lantaran apa Allah Ta'ala ampunkan dosa? Hanya dengan la haula wa la quwata illa billah. Satu kalimat Allah ampunkan. Kau jangan mengada-ngada. Betul ke? Setakat dengan satu kalimat dia Allah Ta'ala dah ampunkan dosa. Yalah kau banyak kalimat lah. Kau Tok Syekh ni satu kalimat aja. Kau banyak kalimat. Dan kau memang dah garanti terampun dosa. Kau tak payah dengar baca bab ini. Kau tak payah baca. Pak kau orang istimewa. Kau orang apa? Kau insan istimewa. Insan istimewa. Istilah orang sana apa? Kayangan. Golongan kayangan. Golongan kayangan ke golongan bayangan. Begitu ya. Jadi orang saleh dikabul antara satu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. Dikabul antara satu. La haula wa la quwata illa billah. Dikabul dengan satu, beri lalat minum. Dikabul dengan satu, beri anjing minum. Allah. Masuk surga lantaran satu. Dia bela kucing, tak kasih makan, mati kucing tu. Begitu ya. Diam ni besar manfaat tu. Kadang-kadang diam dalam kita tengah cakap, cara nak menyampaikan dengan diam. Betul, diam itu adalah ibadat. Kalau orang ajak kita bertengkar, dia kutuk kita jauhan, makin berapi-api. Lawan dengan diam. Dia tak tahu apa yang next akan keluar. Contoh dengan orang rumah lah. Dia ngomel-ngomelkan kita diam je. Kenapa awak diam? Kamu dia, jawab dia. Kenapa diam? Tapi dia suruh kita jawab. Sebab dia dah banyak lapisan peluru. Dia sudah banyak lapisan peluru. Dia tengok peluru apa kita keluar. Dia keluar peluru ni, aku keluarkan peluru lagi besar, berlapis-lapis lagi. Tapi kalau kita tak keluar peluru, dia tak keluar peluru lain tau. Kenapa diam? Dia nak kita jawab pasal dia nak tengok peluru apa kita pakai. Dia dah statement, peluru itu pun dia ada penangkisnya dan dia boleh attack lagi. Tapi kalau kita diam, dia akan waspada. Jawab dia, jawab. Tak keluar peluru. Peluru dia akan reserve. Peluru dia tak jadi keluar. Macam cakap dengan tunggul pula. Dah lah, tak kuasa lah. Tak kuasa lah tu maknanya dia tak nak attack lagi pasal tak ada peluru dari pihak kita. Diam besar manfaat tau dengan diam. Imam Syafi'i orang tanya dia banyak soalan, dia diam. Mam, kenapa diam mam? Aku tengah fikir, lagi baik aku jawab dengan cakap ke lebih baik jawab dengan diam? Kuliah pun gitu, kau cakap orang tidur. Kau diam sejenak semua bangun. Kenapa Ustaz diam? Dia tengah perhatikan aku ke? Sebab dia tengah separuh ngantuk kan dia dengar. Apa pasal diam? Dah habis ke? Atau Ustaz tengah tengokkan aku gini ke? So dia bangun. Begitu. Jadi it's a way of communication with silence. By being silent is a way of communication. Sebab tu kalau orang dalam syarah pun, sidang hadirin sekalian, adalah ibadat korbani besar pahalanya. Adalah sebagaimana Nabi menyebutkan. Kan lain. Kalau sebut besar pahalanya gini orang dengar. Tapi adalah Nabi menyebutkan. So kita diam. Dia nak tunggu. Apa itu? Dia punya pendirian. Dengan kau diam, buat orang lebih nak menunggu. Begitu. Diam dulu. Kadang-kadang komunikasi aku nak bising-bising. Diam lebih baik. Diam lebih baik. Betul ya? Hatta dalam penyampaian pun. Orang tidur ke apa gitu, kau diam. Orang berbual pun itu tahu. Ustaz cakap, dia cakap. Kita diam aja. So nanti dia terdengar. Kenapa Ustaz diam? Dia tengok Ustaz tengah perhatikan dia. Atau dia pula diam. Begitu ya. Diam. Kalau orang nak salah satu cara penyampaian, diam. Selangi cakapanmu tu dengan diam. Dengan diam. Sangat berkesan. Sangat berkesan. Nabi diam berhari-hari. Sampai sahabat-sahabat tunggu. Nabi tak sentiasa keluar kuliah pagi, kuliah duha macam kita ya. Nabi kadang berhari-hari. Nabi sembahyang jemaah, tanya khabar tapi tak ada. Jadi sebab itu kalau Nabi cakap, sahabat terus dengar, hafal. Diam lebih bermanfaat pada seketika. Lebih manfaat pada cakap. Macam dalam bertengkar lah tadi kita bilang. Hei, jawab dia. Kita cakap bawa diam pulanya. Matikan diri pulanya. Hei,
Ya, dia pasal dia nak tengok peluru kita. Dia tengok kita keluarkan peluru apa. Dia keluarkan peluru apa. Kita keluarkan peluru, dia dah berbaris peluru dia. Kita tak keluar peluru, peluru dia tak keluar tau. Takut sekali rupanya dia ada bom lah. Dia ada bazooka, habis aku kena ledak. Jadi dia pun waspada. Dia tak keluar peluru. Itu caranya diam. Itu caranya diam. Begitu ya. Diam. Begitu. Kuliah pun, kau tengok banyak orang tidur, kau diam. Nanti, tahu dia sadar sendiri. Sebab dia tengah tidur, dia dengar tahu Ustaz cakap. Mana Ustaz tengah busy speaking, Ustaz tengah busy talking, tak sedar aku tidur. Bila kita diam, Ustaz tengah perhatikan aku agaknya, tu dia sadar. Begitu ya. Dan telah bersyair oleh Hilal bin Al-Ala menasihati dirinya sendiri. Sayabla lisanun kana yu'ribu lafzahu. Faya laitahu fi waqfatil ardi yaslamu. Wa ma yanfa'ul i'rabu illam yakun tuqa. Wa ma darra zat taqwa lisanun mu'jimu. Artinya, selagi akan binasalah lidah yang fasih ucapannya. Alangkah untungnya jikalau ia dapat selamat dari pedang mahsyar nanti, di padang mahsyar nanti. Fasih ucapannya, tapi di mahsyar dah confirm selamat belum? Tak ada manfaat kalau lidah kau manfaat. Lidah kau cakap, subhanallah, ini semua pendakwah ni cakap fasih, itu pun belum selamat. Kalau lidahmu boleh dapat selamat di mahsyar, barulah okey. Kalau tidak okey. Sebenarnya kefasihan lidah belum dapat memberi manfaat jikalau ia tidak disertai dengan takwa, dan orang yang bertakwa akan selamat walaupun lidahnya tidak fasih. Betul. Orang takwa selamat walaupun tidak fasih. Maksud tidak fasih ni bukan hanya cakapnya tidak fasih. Tak cakap. Maksud tidak cakap kadang tak tampil depan orang. Tidak buka kuliah pun. Tidak pernah syarah pun. Berapa banyak ulama-ulama yang besar tak pernah syarah. Tak pernah buka kelas. Wisal Karani, ada cakap tak? Ada ceramah tak? Tak ada. Ada. Wali-wali yang mastur-mastur, Habib Noor Singapura, ada ceramah, ada buka kuliah? Tak ada. Wali tetap wali. Habib Ali bin Jaafar, ada ceramah di masjid-masjid? Tak ada. Sembunyi saja. Itu lebih selamat lagi ya. Lidahnya. Sebenarnya kefasihan lidah belum dapat memberi manfaat jikalau ia tidak disertai dengan takwa. Dan orang yang bertakwa akan selamat walaupun lidahnya tidak fasih. Tidak fasih sama ada cakapnya memang cakap tapi tidak fasih, ataupun kurang cakapnya, ataupun memang tak cakap. Maksudnya tidak cakap depan khalayak, tidak tampil depan umum. Lebih selamat lagi. Tidak semestinya hanya dengan tampil saja kau selamat. Ya, baik. Tengok ya, Bustanul Arifin. Dah kisah-kisah mereka, sekarang cerita tentang ciri-ciri mereka pula. Wali-wali Allah, wali-wali Allah ya. Mana tuan-tuan ya, walaupun kitab ni kita yang pilih, kita nak baca Bustanul Arifin, tapi semua adalah dengan gerak Allah Ta'ala, kudrah Allah Ta'ala. Allah nak kita belajar kisah wali-wali. Allah nak kita tahu ahli-ahli wali-wali. Kenapa ya? Pasal tak lama kita semua akan ditadbir oleh wali Imam Mahdi. Jadi kita tahu akhlak mereka begini, kita tahu kategori. Kalau tidak, kita tak faham. Sebab wali-wali ini sangat abstrak. Dia tidak macam kita ya. Bahkan kau tengok dia, kau benci dia nanti. Tapi kalau kau faham, kau tahu mereka begini, kau tahu kedudukan mereka, subhanallah. Jadi kau full of respect. Siapa respect wali? Allah Ta'ala sayang wali. Siapa tak beriman adanya wali, kafir hukumnya. Banyak dari Al-Quran tentang wali. Ashabul Kahfi itu wali. Siti Maryam itu wali. Itu confirm bukan Nabi. Itu confirm bukan Nabi. Ya? Wali. Mak Nabi Musa itu wali. Siti Sarah dah tua masih dapat anak. Itu karamah. Itu wali. Mu'jizat Nabi Ibrahim tapi karamah Siti Sarah. Ya? Wali. Wali. Jadi jangan tak percaya tentang wali. Siapa lagi? Datuk penggawanya Nabi Sulaiman.
yang pindahkan singgasana? Wali. Wali. Ya. Dan kita tengok dalam Quran Allah Ta'ala tunjukkan tentang Nabi dengan wali. Berapa ramai Nabi yang begitu respect dengan wali. Dia Nabi tinggi, tapi wali ada keistimewaan yang tersendiri. Ya. Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir tu dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah ada yang mengatakan Nabi Khidir bukan Nabi tau, wali. Ketua wali. Ada yang mengatakan dia Nabi. Kalau dia Nabi dah tentu dia Nabi. Benar Nabi Musa Rasul belajar dengan Nabi. Senior officer dengan senior officer. Senior officer tinggi dengan senior officer rendah. Tapi senior officer juga. Tapi kalau Nabi Khidir bukan Nabi, dia wali. Bermakna senior officer belajar dengan junior officer tau. Nah, siapa guru, siapa murid? Lulus tak itu murid? Tak lulus ya. Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Siapa lagi? Nabi Zakaria dengan Siti Maryam. Nabi Zakaria, Nabi dan Rasul. Kahwin lama tak ada anak. Dia minta wasul dengan siapa? Siti Maryam. Unalika da'a Zakaria Rabbah. Di situ apa? Di sisi Siti Maryam. Tengok Maryam ada benda-benda pelik, makanan musim lain ada pada dia semua. Di situ terus dia tahu ini waliyah, dia doa pada Allah Ta'ala. Nabi Zakaria dengan Siti Maryam. Siapa lagi? Nabi Sulaiman dengan datuk penggawa dia. Minta, Nabi Sulaiman boleh perintahkan angin bawa, boleh perintahkan apa. Tetapi Nabi Sulaiman dengan doa dia boleh datangkan. Tapi datuk dia tu wali, datangkan singgasana depan mata dia. Dengan setengah kelipan mata, bukan hanya sekelipan mata, setengah kelipan mata dah menjelma. Dah menjelma. Siapa lagi antara Nabi dengan wali? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Uwais Al-Qarani. Apa kurang Sayyidina Umar? Apa kurang Sayyidina Ali? Apa kurang baginda sendiri? Tapi Nabi minta Uwais jumpa Umar sama Ali, Sayyidina Ali, cari Uwais dan minta Uwais doakan dia. Kalaulah Nabi bilang kau jumpa Uwais, kau doakan Uwais. Oh, Uwais punya suka, nadah tangan lagi, itu pun dah istimewa. Ataupun kau doakan Uwais, bilang aku dah doakan dia, pun Uwais suka. Bukan, jumpa Uwais minta doa Uwais. Apa kurang doa Nabi, apa kurang Sayyidina Umar, apa kurang Sayyidina Ali. Pasal wali Uwais Al-Qarani ini, wali istimewanya ada pada diri dia. Nabi suruh Sayyidina Umar, Sayyidina Ali minta doa. Siapa lagi nanti antara wali dengan Nabi? Siapa? Nabi Isa alaihissalam dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu wali. Nabi Isa Nabi yang dari langit lagi turun ke bumi. Selagi ada Imam Mahdi, yang imamnya siapa? Imam Mahdi, bukan Nabi Isa. Begitu, memuliakan. Imam Mahdi yang guide Nabi Isa alaihissalam. Antara Nabi dengan wali. Jangan kita tak muliakan wali. Jangan kita tak muliakan wali-wali Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kasih stern warning. Awal mula hadisnya, siapa menyakiti waliku, aku isytihar perang. Siapa menyakiti wali aku isytihar perang. Allah Ta'ala sebut. Baru Allah Ta'ala sebutkan ciri-ciri wali. Istilahnya, contohnya, anak saudara kita lah. Kita masuk kelas saja sama kawan-kawan dia ke kat tempat main bola ke. Siapa kacau dia, aku bedal. Dia ni budak baik. Dia ni begini. Sebelum cakap, warning dulu. Menunjukkan istimewa tak? Sayang tak? Begitu. Siapa menyakiti waliku, aku isytihar perang. Baru Nabi sebutkan tentang Allah berfirman tentang hadis kursi. Tentang ciri-ciri pada walinya. Ya. Istimewa pada wali Allah. Sampai bila-bila ada. Halus-halus istimewa. Yang top-top masih ada. Makin akhir zaman makin mastur. Dan kalau dalam satu-satu tempat, satu-satu golongan, satu-satu keluarga, Allah Ta'ala peruntukkan sekian bilangan walinya, sekianlah bilangannya sampai hari kiamat. Tapi macam kenapa tak nampak sekarang? Dulu 3 sudu gula. Sekarang masih tetap 3 sudu gula. Tetapi dulu 3 sudu gula dalam syawan air. Manis, nampak butirannya. Sekarang 3 sudu gula dengan 1 periuk pengat. Pulaknya pengat tu santannya kualiti tak bagus. Keledeknya kualiti tak bagus. Hilang manisnya gula. Tapi itu pun kalau kau pandai menyusuri, kau akan jumpa butiran-butiran gula ini. Masih terasa manisnya. Golongan wali. Makin lama makin dimasturkan Allah Ta'ala. Ya. Akan jadi zahir pada akhir zaman nanti.
Takdir Allah Ta'ala bukakan ini, biar kita belajar ahwal wali. Berulang kali kita dah baca ini ya. Dan di internet kan, biar orang ramai boleh tengok. Ini internet untuk siapa? Semua satu dunia boleh tengok. Ini sama juga. Ini masjid punya. Ini satu dunia juga. Allah berkehendak. Allah yang berkehendak. Ya, Allah berkehendak. Pasal pertama pada menyatakan karamah wali dan keistimewaannya. Awal-mula firman Allah Ta'ala dalam surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Zalika huwal fawzul azim. Adalah pada wali-wali Allah Ta'ala itu. Tak ada gementar mereka dan tak ada mereka berduka cita. Berani tau. Ala ini awliya Allah. Ada awliya. Awliya Allah. Allah sebutkan dengan sandarannya. Sandarannya. Besar. Besar. Adalah segala tukang masak. Dah bagus. Adalah tukang masak diraja. Hui, besar lagi tak? Besar lagi. Awliya Allah. Wali-walinya Allah. Gelaran wali tu aja dah besar. Wali Allah lagi besar, lagi istimewa. Allah yang angkat, Allah yang muliakan, Allah yang beri keistimewaan, Allah yang perintah untuk kita berdampingi mereka dan muliakan mereka. La khaufun alaihim. Mereka tak takut, tak duka cita. Pantang mereka ialah takut, berani tau. Kita baca wali-wali dengan khalifah-khalifah yang dulu semua. Dia tak peduli, dia tak peduli. Dia tak suka, dia tetap tak suka. Tak ada dia nak bermuka-muka ya. Dia tak heran, tak heran. Yang ada dicincang, yang ada dipenggal. Ada selamat lepas. Dan mereka semua, pada mereka itu semua qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan tidak ada apa pun yang musibahkan diriku, kalau Tuhan dah tulis kenalah. Dan mereka rela sebab dari Tuhan mereka. Ya. La khaufun alaihim. Tapi mereka takut. Takut kalau buat salah dengan Allah. Takut kalau dimurka Allah. Takut kalau sampai terjauh daripada Allah. Wallahum yahzanun. Dan tiada mereka duka cita. Hilang harta. Hilang keluarga. Tak duka cita. Tapi mereka senantiasa duka cita. Duka cita apa? Hidup mereka tak macam kita. Nak kita semua dapat. Kebanyakan nak mereka semua tak dapat. Kebanyakan nak mereka semua tak dapat. Hidup mereka tak macam kita. Aman tenteram. Mereka yang kacau, attack banyak. Tapi mereka tak duka cita dari sudut itu. Kalau zahirnya, mereka dah boleh terbalik terlungkup kalau kita lah kena begitu. Tapi mereka tidak. Tidak duka cita. Tak ada duka cita mereka. Walaupun suasana kehidupan mereka, suasana dirundung. Tetapi hidup mereka tidak mendung. Betul ya. Alladzina amanu. Bukan segala selagi selagan manusia yang kau bilang wali. Nampak lain macam sikit. Wali. Sikit wali. No such thing. Memang kita kena husnuzan. Siapa pun mungkin jadi wali. Tapi jangan sembarang-sembarang kau memperwalikan. Ya. Nombor satu. Walau kau nampak macam-macam perkara yang mencari bagi adat. Tapi kalau nampak satu perkara yang mencari bagi dari syariat. Confirm bukan wali. Tak mestinya cari guru ke, cari orang istimewa. Banyak perkara mencari bagi adat. Ini special tau. Keluar permata. Ada orang boleh special tau. Keluar rabbit dari topi. David Copperfield. Tu lagi begitu. Wali ke tu? Tak wali lah. Sudahlah. Begitu ya. Allah. Biar tak ada mencari bagi adat. Asal tidak ada mencari bagi syariat. Kalau nampak benda haram dia buat depan-depan. It's not the wali. Totally not the wali. Baik. Alladzina amanu. Iman dia pula jenis macam mana? Iman yazid wa yangkus. Bertambah dan berkurang. Iman mereka jenis yang yazid tidak yangkus. Iman mereka. Wa kanu yattaqun. Dan mereka bertakwa. Mereka bertakwa kepada Allah macam mana? Haqqa tuqatih. Dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang kepada Allah ialah apa? Allah diimani, tidak dikufuri. Allah ditaati, Allah Ta'ala tidak diderhakai. Allah diingati, Allah tidak dilupai. Allah disyukuri, Allah tidak dikufuri.
Tu takwa pada Allah Ta'ala. Dan mereka of that category. Wa kanu yattaqun. Kita bilang tadi, takut buat yang disuruh tinggal ditegah. Kau nampak dia ada buat benda yang ditegah, tinggal yang disuruh? Bukanlah. Habis cerita ya. Ali, tapi dengan perempuan bawa-bawa bukan main matanya. Pencilaan. Oh, tak boleh ya. Tak boleh begitu namanya ya. Baik. Lahumul bushra. Yes. Banyak orang dapat macam-macam istimewa. Tapi mereka punya busyra daripada Allah Ta'ala. Seorang sahabat pernah tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu busyra? Seorang sahabat tanya sama sahabat lain, apa itu busyra dalam ayat ini? Dan engkau orang pertama yang tanya kepada aku selepas aku tanya kepada Rasulullah. Aku tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa busyra? Rasulullah pernah mengatakan, kau orang yang pertama tanya kepada aku selepas ayat ini turun. Busyra itu mimpi baik. Sama ada dia dapat mimpi baik, alamat baik, ataupun orang mimpikan dia dengan yang baik. Tapi tentang sebab ini didahului dengan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ustaz, ana semalam mimpi ustaz di Mekah lah. Ana mimpi ustaz naik mimbar. Jangan bilang orang, itu rahsia. Hamba yang ada ini. Orang-orang saleh ni kalau orang mimpi dia jumpa apa pun, dia cuma iya, doakan dia. Sebab aku nak nafikan tak boleh. Tapi aku nak bilang, maknanya aku ni somebody. Tak bukan. Semua ya. Ya. Doakan saya ya. Dah. Dia tak ada dalam hati dia, ya Allah, kau juga mengetahui apa yang dia nampak dalam mimpi dia, ya Allah. Bela aku daripada ujian, ya Allah. Selamatkan aku. Begitu ya. Mimpi yang baik. Sama ada dia mimpi ataupun dia dimimpi. Termasuk juga busyara segala karamah-karamah. Karamah-karamah. Keistimewaan. Tapi siapa? Orang yang alladzina amanu. Orang siapa? Orang yang wa kanu yattaqun. Siapa? Orang yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sikit aja gementar, bergantung dengan dunia, bergantung dengan manusia, bergantung dengan itu. Sikit aja duka cita, kenapa anak tak dapat? Kenapa begini? Steady, kerana iman dan takwanya kuat, ya. Maka Allah Ta'ala berikan mereka busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dari dunia sampai akhirat. Sebab itu dah meninggal pun karamah-karamahnya masih ada. Karamah Imam Nawawi masa zaman hidupnya sekian-sekian. Karamah Imam Nawawi lepas matinya. Sampai pagi ni kitab dia masih masuk dekat Masjid Puchong. Tak karamah tu. Allah cakap kita pun anak kita kadang tak dengar. Karamah Imam Haddad masa hayatnya sekian. Karamah dia sesudah mati dia. Jadi dari dunia sampai akhirat. Dianya ada sampai akhirat. Karamahnya masih ada. Kita raih lah. Kita raih barakahnya dengan hadir haulnya. Raih barakahnya dengan baca kitabnya. Lahum busyra fil hayatid dunya. La tabdila li kalimatillah. No change Allah Ta'ala tetapkan. Tak ada tukar. Kau bilanglah ini bukan wali, dia wali. Kau bilanglah ini bohong, ini palsu. Dia tidak bohong, dia tidak palsu. Zalika wal fawzul azim. Dan yang demikian itu adalah kejayaan yang sangat besar. Kejayaan sangat besar. Kejayaan sangat besar. Tidak dapat jaya kecuali mereka sudah juang. Dari makna wali-walinya berjuang, diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian yang sangat besar. Sebab itu dapat ujian yang besar. Mereka dapat ujian yang azim. Mereka dapat tes yang azim. Mereka lawan hawa nafsu dengan azim. Sebab itu mereka dapat fawzul azim. Ya. Dalam yang ayat-ayat daripada hadis lain menyebutkan tentang perkara ini. Mereka punya ibadat kuat sampai Allah Ta'ala cinta mereka. Hadis kursi. Allah Ta'ala cinta mereka. Jadi pandangan mereka dengan pandangan Allah. Cakapan mereka dengan cakapan Allah. Pendengaran mereka dengan pendengaran Allah. Menyentuh dengan sentuhan Allah. Jalan dengan langkah Allah. Tapak Allah izin sampai jauh. Cakap sepatah dua orang boleh tobat. Pandangan nazrah namanya, orang boleh berubah. Semua tu mereka istimewa. Kau jangan pasang question mark. Kalau kau nak question mark, kau question markkan diri kau sendiri. Kenapa aku jahat? Kenapa aku tak rasa itu pun. Dia ada, dia dapat ini. Kita pun ada. Kenapa kita tak dapat ini? Pasal kita ada benda lain. Kita banyak dosa. Kenapa mereka dapat istimewa daripada Allah? Karena mereka mengistimewakan Allah. Kenapa orang lain tak dapat? Mereka dapat. Orang lain tak boleh nampak dia balik tembok. Orang lain tak boleh gitu. Kenapa untuk mereka? Tak apa mereka dapat. Pasal mereka banyak bertidak apa dengan Allah. Nikmat dunia yang halal. Rumah indah, pakaian elok. Tak apa ya Allah. Aku pilih mendekatkan diri padamu. Kenikmatan. Tak apa ya Allah. For your sake ya Allah. Tak apa. Mereka banyak bertidak apa dengan Allah. Maka Allah Ta'ala bertidak apa dengan mereka.
Lain orang tak dapat, tak apa mereka dapat. Begitu ya. Ini wali-wali Allah ya, ini wali-wali Allah. Yang tak habis ke mana mereka. Nanti kita akan bincang kasyaf tu apa, karamah tu apa, ya. Tak semua karamah kasyaf. Yang ada karamah wali pun tak tahu. Nanti kita tengok macam-macam kategori wali. Macam-macam kategori wali. InsyaAllah nanti kita sambung baca pada pertemuan akan datang ya. Kalau panjang umur. Kalau panjang umur ya. Baik. Saya suka tahu baca bab wali-wali. Tak tahu kenapa. Orang banyak minta bincang wali-wali. Pernah beberapa tahun dulu dekat Saim Dabi punya hall. Minta kita ceramah dalam bahasa Inggeris pun bab the saints of Allah. Cakap wali-wali. Kenapa? Kenapa orang minta kita cakap wali-wali? Pasal aku ni khadam wali. Khadam Habib Noh, khadam Habib Omar, khadam Habib Ali, khadam. Takkan orang nak undang wali Habib Ali. Habib Ali sudah berlama anda jadi wali. Bagaimana perasaan anda apabila jadi wali? Takkan orang interview dia. Tidak. Takkan orang nak interview dia. Saya nak bertanya, adakah anda yakin anda wali? Apa alamat anda dapat? Apa busyrah? Takkan kau nak tanya dia. Dia orang tanya sama khadam dia lah. Khadam dia rapat dengan dia. Khadam dia tahu hal-hal kategori dia. Jadi sebab itu orang banyak saya suka, dan this is one of my favorite tajuk. Di antara tajuk yang saya suka bicara ialah nanti kita akan sampai juga. Bukan karamah wali. Dosa awliya. Kita cakap Kota Tarim tu kan kota wali. Kota Tarim sembahyang Jumaat. Banyak. Sana negeri wali. Jadi sana di antara saya yang saya suka adalah dosa awliya. To know them, keistimewaan mereka bukan hanya amalan mereka. Dosa mereka pun menunjukkan mereka istimewa kalau kau pandai pandang. Kalau kau pandai pandang, dosa mereka pun they are still sinful. They still can commit sin, but they are not sinful. Ya. Mereka tidak maksum, tapi mereka mahfuz. Kemungkinan terlakukan dosa masih ada. Tetapi mereka tidak buat dosa kerana mereka terpelihara. Mereka tidak maksum, tapi mereka terpelihara. Ya, terpelihara. Jadi dosa mereka pun, kenapa wali berdosa? Kita akan bincanglah semua tu. Sampai kalau sampai dosa dia pun you can appreciate, what more ilmu dia. What more nasihat dia. What more karamah dia. Begitu ya. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Memang biasa. Tapi khilaf tanawwu' ataupun khilaf yang pelbagai. Bukan khilaf tudab sampai mengata tak. Biasanya Syekh Ibn Hajar kata sah, ini tak. Ini baligh, ini tak. Biasa. Itu yang kata indahnya fiqah itu. Bukan menuduh-nuduh, mengata-ngata, tidak ya.